أستغفر الله رب البرايا، أستغفر الله من الخطايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدنا علما وارزقنا فهما يا أرحم الراحمين. أما بعد. Yang saya kasihi pengurusi surah Ar-Rawdah Tuan Haji Muhammad Nasir, barisan ahli jawatan kuasa yang bertugas, barisan imam dan bilal, serta datuk-datuk, datin-datin, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, muslimin, muslimat, hadirin dan hadirat yang saya kasihi kerana Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah. Jadi pertamanya kita ucapkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan nikmatnya pada hari ini kita memperoleh nikmat yang tak semua orang dapat untuk solat berjemaah. Mic putus-putus. Jadi nikmat yang Allah Subhanahu wa taala bagi pada kita hari ini tak semua orang dapat Boleh semayang berjemaah, boleh dengar kuliah, walaupun banyak lagi negeri lain yang terhalang daripada menghadiri rumah-rumah Allah. Nak solat jemaah tak boleh, nak solat Jumaat tak boleh. Tapi hari ini kita boleh solat berjemaah, kita boleh dengar kuliah, duduk dalam majlis-majlis ilmu, yang mana majlis ilmu ni kita akan dapat 4 perkara, iaitu ketenangan yang diturunkan, naungan rahmat, dilindungi para malaikat, dan juga yang okey. Sekejap Dan juga nama kita Dan juga nama kita disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala di hadapan para malaikat yang berada di sisinya. Jadi itu kelebihan duduk di dalam majlis ilmu. Dan alhamdulillah, terima kasih juga kepada pihak Jabatan Agama Islam Melaka. Kita tengok memang Melaka punya Jabatan Agama biasanya memang ada longgar sikitlah berbanding negeri-negeri lain. Semenjak PKP 1.0 dulu pun memang kita tengok Jabatan Agama Islam Melaka lebih, orang kata, bertolak ansur, bertoleransi dengan orang kata urusan hal ehwal masjid dan surau ni. Maka kita ucap jugalah terima kasih kepada mereka kerana telah beri kita ruang dan peluang untuk bersama-sama berhimpun dalam rumah-rumah Allah, duduk di dalam majlis-majlis ilmu. Alhamdulillah. Jadi walaupun kuliah telah dibenarkan untuk dijalankan semula dan kuliah maghrib dah boleh berjalan, tetapi kuliah subuh masih belum boleh berjalan. Jadi pada hari ini, waktu maghrib ini, sepatutnya kan tajuk kita tajuk tanda-tanda kiamat, betul tak? Tapi saya lebih berminat nak bawa tajuk tafsir yang mana biasa kita kupas setiap subuh pada hari Sabtu kan. Tapi sebabkan sekarang kuliah subuh masih belum boleh berjalan, tak apa, insya-Allah kita kupas, kita sambung lagi topik yang tertangguh dalam tafsir yang mana kita telah kupas tafsir surah Al-Fatihah semenjak daripada bulan 8 lagi kan. Lepas tu kita dah masuk ke surah-surah lazim, bermula daripada 3 kul masuk ke surah-surah yang pendek yang seterusnya bermula daripada kiraan mengundur daripada hujung mushaf kan. Kita dah naik ke surah Al-Masad, Tabbat Yada. Lepas tu masuk Idza Jaa Nasrullah, masuk Al-Kafirun, Al-Kautsar. Banyaklah, ada beberapa surah yang kita masuk. Jadi hari ini insya-Allah kita akan bincangkan satu surah yang mana surah ini juga termasuk dalam satu surah yang kita selalu baca, yang tak asing lagi dalam kehidupan seharian kita kan. Surah yang berkedudukan ataupun turutannya di dalam mushaf pada hari ini ialah bernombor 105, iaitu surah Al-Fil kan, surah Al-Fil. Dan surah ini merupakan salah sebuah surah yang diturunkan di Makkah dan ianya dipanggil sebagai surah Makkiyah. Jadi sebelum kita mula kepada
tafsiran surah ini. InsyaAllah saya akan bacakan dahulu surah ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al kaydahum fi tadlil? Wa arsala 'alaihim tayran ababil tarmihim بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول. صدق الله العظيم. Jadi ini surah Al-Fil, ada 5 ayat. InsyaAllah saya yakin dalam surah ni semua orang hafal, semua orang biasa baca dalam semayang kan, semayang maghrib, semayang isyak, semayang subuh, bila-bila lah, semayang sunat. Sebab dia punya saiznya yang kecil dan ayatnya yang sedikit. 5 ayat sahaja dan surah ini dihafal oleh semua orang insya-Allah. Sebelum kita kupas satu persatu, kita tengok dulu apa terjemahannya dalam bahasa Melayu menurut tafsir pimpinan Ar-Rahman karangan almarhum Syekh Abdullah Basmih. Jadi firman Allah Subhanahu wa taala, bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Jadi Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi, tidakkah engkau mengetahui bagaimana Tuhanmu telah melakukan kepada angkatan tentera yang dipimpin oleh pembawa gajah yang hendak meruntuhkan Kaabah? Alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Bukankah Tuhanmu telah menjadikan rancangan jahat mereka dalam keadaan yang rugi dan memusnahkan mereka? Wa arsala 'alaihim tayran ababil? Dan ia telah menghantarkan kepada mereka rombongan burung yang berpasu-pasukan, tarmihim bihijaratin min sijil, yang melontar mereka dengan batu-batu dari sejenis tanah yang dibakar keras. Faja'alahum ka'asfim ma'kul, lalu ia menjadikan mereka hancur berkecai seperti daun-daun kayu yang dimakan ulat. Jadi ini adalah satu kisah yang mana semua orang belajar semenjak kecil lagi kan. Kalau mana masuk sekolah-sekolah agama, kelas-kelas kafar pun ada subjek dipanggil subjek sirah. Mesti sebelum nak cerita tentang kelahiran Nabi SAW, mesti ada kisah tentera bergajah. Yang mana kita semua tahu pada hari ini bahawa Rasulullah SAW dilahirkan pada suatu tahun yang mana tahun itu dinamakan dengan tahun gajah. Jadi dulu tidak ada kiraan tahun. Jadi tak ada, tahun tu tak ada nombor dalam kalangan orang Arab. Jadi mereka hanya ada kiraan bulan. Dia orang tahu Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir sampai Zulhijjah. Jadi dia orang tahu nama-nama bulan tersebut, tapi tak ada tahun, orang kata tak ada satu dia orang punya penanda aras nak membezakan tahun yang lalu dengan tahun yang mendatang. Jadi mereka menamakan sesuatu tahun itu dengan peristiwa-peristiwa yang berlaku pada tahun tersebut. Jadi tahun ini ada satu peristiwa yang sangat besar, iaitu peristiwa tentera bergajah. Jadi nama surah ini tuan-tuan, surah Al-Fil, yang mana kalau kita tengok bahawa Al-Fil ini dalam bahasa Melayunya adalah gajah. Jadi Al-Fil dalam bahasa Arab, bahasa Melayunya adalah gajah. Jadi itulah nama surah ni pun kita dah boleh nampaklah gambaran surah ni nak cerita tentang apa. Tapi adakah surah ini nak menceritakan tentang susuk tubuh haiwan yang bernama gajah? Kan? Walaupun nama surah ni gajah, adakah dia nak cerita gajah ni ada berapa batang kaki, ada belalai, ada telinga besar? Tak. Tapi inilah mukjizat Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Allah Subhanahu Wa Taala abadikan kisah ini di dalam surah ini. Walaupun surah ini pendek hanya 5 ayat, tapi makna yang nak dibawa dalam surah ini sangat-sangat besar. Dan pernah ada sebuah kisah yang rasa semua orang biasa dengar. Masa zaman penghujung orang kata hayat Nabi SAW, muncul nabi-nabi palsu, kan? Antaranya adalah Musailimah Al-Kadzdzab, bahawa dia ini muncul di orang kata sebelah Najd, sebelah Riyadh kalau pada hari ini, daripada kalangan Banu Hanifah. Dia telah mengaku kenabian, mendakwa dia ini dapat wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala, kan? Dia ada reka Quran dia sendiri, kan? Dia ada reka ayat-ayat Quran yang dia kata dia dapat daripada Allah Subhanahu wa taala, dan antara surah yang dia reka adalah surah Al-Fil, kan? Kata Al-Quran ada surah Al-Fil, aku punya Quran pun ada surah Al-Fil, Muhammad ada Al-Fil, aku pun ada Al-Fil. Lalu apa inti dia? Al-Fil, gajah. Wa mal fil, apa itu gajah? Wa ma adraka mal fil,
Kau tahu tak tentang apa itu gajah? Kan? Lahu khurtumun tawil. Gajah ni belalainya panjang. Lepas tu panjang lagi lah surahnya. Telinganya besar, bla 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 kan. Ada cerita tentang susuk tubuh gajah. Yang mana surah tu langsung tak ada sikit pun manfaat. Tak ada sikit pun pengajaran yang boleh diambil seperti mana ayat Quran yang Allah Subhanahu Wa Taala turunkan. Yang mana tugas kita dengan ayat Quran ini adalah untuk ambil pengajaran, tadabbur supaya dapat jadi panduan sepanjang zaman. Dan okey, kisah ini berlaku sebelum kelahiran Nabi SAW. Jadi dalam bab perkara-perkara yang ajaib ataupun kita panggil dalam bahasa Arab khawariqul adat, benda-benda yang merobek adat, maksudnya yang merobek kebiasaan. Jadi kebiasaannya contoh manusia berjalan guna dua batang kaki, kakinya jejak atas tanah. Jadi kalau dia berjalan di terapung, maka itu dah termasuk dalam khawariqul adat, dah berlawanan dengan adat. Jadi macam-macam lah apabila perkara tu bercanggah dengan kebiasaan, dengan norma, jadi itu dipanggil khawariqul adat. Jadi khawariqul adat ini ada beberapa jenis. Yang biasa kita dengar antaranya adalah mukjizat. Jadi mukjizat ini untuk nabi, untuk rasul, mana-mana utusan Allah Subhanahu Wa Taala sebagai sokongan ataupun bukti-bukti yang boleh mengagumkan orang-orang kafir. Setiap nabi ada mukjizat dia sendiri dan kita tahu mukjizat terbesar Nabi SAW dalam banyak-banyak mukjizat dia adalah Al-Quran. Jadi Al-Quran ini adalah mukjizat terbesar Nabi SAW. Dan ada pula karamah. Jadi karamah ni dia berlaku kepada para wali Allah, kan? Orang kata perkara keajaiban yang berlaku pada para wali Allah. Tapi yang penting bukanlah karamah ni satu perkara yang untuk ditaksubkan tanpa batas-batas fikiran, kerana semua orang boleh mendakwa karamah. Tapi yang penting karamah itu mestilah berlaku pada orang yang saleh, yang kita tahu hal-hal hidupnya orang kata mengikut acuan Al-Quran dan As-Sunnah. Itu karamah. Ada lagi kita panggil sihir. Jadi sihir ini juga benda-benda yang merobek adat, tapi ianya datang daripada cara yang tak betul. Datang daripada seseorang itu apabila dia mempelajari mantra-mantra tertentu atau amalan-amalan tertentu yang diperoleh daripada syaitan ataupun jin, maka dengan amalan-amalan dia tadi, dia memperoleh kekuatan yang luar biasa ataupun perkara-perkara yang mengajaibkan. Lalu itulah yang kita panggil sihir. Dan ada satu lagi dipanggil irhas. Jadi irhas ini adalah satu orang kata tanda-tanda keajaiban dia sebelum kenabian, berlaku sebelum seseorang itu menjadi nabi ataupun sebelum kedatangan mana-mana nabi tersebut. Jadi perkara ini kita tak panggil mukjizat sebab Nabi SAW belum ada, kan, belum lahir lagi pun, belum wujud lagi. Tetapi apa yang Allah Subhanahu Wa Taala buat ni, apa yang Allah Subhanahu Wa Taala plan dengan tentera-tentera burung yang menghapuskan tentera gajah tadi adalah sebagai orang kata satu introduction, bahawa akan ada satu Nabi Allah Subhanahu Wa Taala yang akan hidup di kota Mekah ini satu hari nanti, yang mana daripada Nabi inilah seluruh umat satu dunia akan mendapat hidayah melalui seorang Nabi ini tadi. Jadi inilah dia. Kita tahu Kaabah satu bangunan yang mana hari ini kan ada dekat Mekah daripada dulu lagi, kan, pernah dibina semenjak daripada zaman Nabi Ibrahim alaihi salam, kan, dan Kaabah ni pernah beberapa kali runtuh, dibangunkan semula, kan, runtuh kerana banjir, dibangunkan semula, pernah diruntuhkan oleh orang kata musuh-musuh Allah dan dibangunkan semula, dan sampai hari ini Kaabah tu kita tengok ada hari ini dekat tempat dia. Jadi itulah Kaabah, yang mana kisah tentang Kaabah ini itulah inti kisah surah Al-Fil ini, bahawa Allah Subhanahu Wa Taala nak ceritakan kat kita musuh-musuh Allah Subhanahu Wa Taala ni akan sentiasa nak hancurkan benda-benda kehormatan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Kaabah ni satu perkara yang menjadi satu simbol kehormatan bagi Allah Subhanahu Wa Taala, bagi penganut-penganutnya, sebagai satu simbol kesatuan umat Islam. Jadi hari ini kita sembah Allah Subhanahu Wa Taala dengan menghadap kiblat, yang mana kiblat ini arahnya tertuju ke Kaabah, bukanlah kerana Kaabah tersebut. Jadi kalau orang kafir samakan kita dengan orang Hindu, kan, orang Hindu kata kita sembah dewa itu, kan, ada dewa 8 tangan, dewa gajah, dewa lembu, macam-macam dewa, kan. Apa beza dengan Islam? Islam pun ada patung, ada bangunan yang disembah. Tapi jawapan kita yang pertama sekali, kita sembah menghadap Kaabah bukan kerana Kaabah. Yang pertama sekali kita menghadap Kaabah kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang perintahkan. Andai katalah
Allah SWT suruh kita sembah, menghadap benda lain di tempat lain, maka kita akan ikut. Itu yang pertama. Yang kedua, kalaulah ada orang kan, contohlah, semoga takkan berlaku, ada musuh-musuh Allah hancurkan Kaabah, kan? Ada orang hantar bom daripada atas dan Kaabah telah pun hancur. Daripada tapak Kaabah tu tak ada apa-apa. Adakah kita akan sembahyang ke arah yang sama atau kita mengubah arah? Jawapannya kita tetap menghadap ke arah yang sama walaupun dah tak ada dah batu-batu Kaabah dekat situ. Jadi Kaabah ini hanyalah satu simbolik supaya semua orang menghadap satu arah yang sama ketika beribadat. Cuba kalau tak ada kiblat, kan? Jadi yang seorang ni menghadap dinding sana, yang seorang ni menghadap langsir, yang seorang ni menghadap pokok, seorang ni menghadap macam-macam lah, kan? Dah macam apa kan? Semua arah ada 360 darjah ada orang menghadap nak sembah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kita sembah Kaabah ini untuk menyeragamkan kita supaya tahu ke mana arah sebagai satu tanda kesatuan umat Islam. Datanglah daripada mana pun, daripada negara mana pun, arah dia kena sembahyang adalah arah yang sama, iaitu menghadap Kaabah, kan? Kaabah di Baitullah Al-Haram. Dan Kaabah ini telah menjadi orang kata warisan oleh kaum Quraisy ni zaman berzaman. Jadi diorang ni dah jaga Kaabah zaman berzaman. Dan memang Kaabah ini walaupun ketika itu penduduk Mekah, kaum Quraisy adalah orang-orang yang musyrik, kan? Orang-orang yang kafir, bukan tidak menyembah Allah SWT, mereka mensyirikkan Allah. Mereka menyembah Allah dan dewa-dewa selain daripada Allah. Jadi mereka kenal Allah. Kita tengok dalam mereka punya perbualan mereka pun, mereka selalu bersumpah dengan sebut wallah, demi Allah. Jadi orang kafir Quraisy ni, mereka bukan macam kafir hari ini kan, yang kita kenal lah. Dia orang tak kenal Allah. Tapi kafir dulu mereka kenal Allah Subhanahu Wa Taala. Mereka tahu Allah tu satu kuasa yang besar yang menciptakan. Tetapi dalam pada masa yang sama mereka menyembah Allah Subhanahu Wa Taala dan selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Sehingga dikatakan di keliling Kaabah tu ada beratus berhala. Yang berhala ni semua mereka sembah, mereka muliakan sebagai orang kata satu wasilah ataupun medium untuk mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi mereka kenal Allah ni sejak zaman dahulu. Dan mereka ni keturunan Nabi Ibrahim, keturunan Nabi Ismail. Yang mana Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ni juga bawa agama Islam. Tapi tahun demi tahun, bila tak ada Nabi yang datang mengingatkan, lalu masuklah unsur-unsur yang bukan-bukan, masuklah orang ajar sembah berhala, orang ajar sembah tu sembah ni, maka akhirnya agama yang lurus itu telah pun rosak dengan sembahan-sembahan berhala. Sehingga mereka pun dulu, kalau hari ini kita ada lafaz basmalah kita kan, Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dulu, kalau kita tengok di piagam-piagam mereka, mereka tulis dengan perkataan Bismikallahumma, Bismikallahumma, dengan namamu ya Allah. Jadi Allah ni mereka telah kenal. Dan mereka amat memuliakan Kaabah dan amat menghormati Kaabah. Dan dalam ataupun orang yang utama, watak utama dalam kisah ini adalah seorang lelaki yang berasal daripada Habsyah. Jadi Habsyah ni dekat mana? Hari ini kalau kita buka Google Maps, Habsyah ni adalah sebuah negara yang dipanggil Ethiopia. Kan, Ethiopia ni sebelah dengan Somalia. Maksudnya dia berada di timur Afrika. Jadi dulu Somalia, Ethiopia yang dulu bukan macam Somalia dan Ethiopia hari ini. Kita tengok mereka satu bangsa yang susah, kan? Satu bangsa yang lemah, yang kita perlu bantu, kan? Perlu bagi sedekah, tak cukup makanan. Tapi dulu kalau kita tengok, jadi satu kerajaan, antara salah satu kerajaan yang besar adalah kerajaan Habsyah, yang mana mereka ada seorang pemimpin, yang mana pemimpin tersebut bergelar An-Najashi. Jadi An-Najashi ni bukan nama, dia adalah gelaran. Macam kita ada negeri panggil raja, ada negeri panggil sultan, ada negeri panggil yang di-Pertuan Besar. Jadi raja kepada Habsyah dipanggil An-Najashi. Jadi Abraha ini adalah ketua tentera ataupun panglima perang kepada Raja Habsyah. Dia sebenarnya datang daripada Habsyah, tetapi dia bertugas di Yaman. Jadi Habsyah ni agamanya apa? Orang Habsyah ni agamanya Nasrani, kan? Beragama Kristian. Pernah berlaku suatu kisah di Yaman. Ketika satu masa dahulu, kalau tuan-tuan pernah baca kisah Ashabul Ukhdud dalam surah Al-Buruj, pernah di kawasan Yaman tu ada seorang raja yang berbangsa Himyar. Dia menghapuskan dan membunuh semua penganut Kristian di tempat tersebut, kerana penganut Kristian ataupun Nasara ketika itu mereka percaya kepada Allah.
sedangkan raja tersebut mempertuhankan diri sendiri. Lalu raja tersebut telah membunuh semua orang yang berada di tempat tersebut, tetapi ada salah seorang daripada mereka yang berjaya menyelamatkan diri. Lalu orang tersebut lari menuju ke Syam, yang mana kita kenal Syam ni adalah Syria pada hari ini, yang mana Syam juga rajanya ketika itu adalah yang beragama Nasrani. Jadi dia minta tolong dengan raja tersebut. Lalu raja tersebut minta bantuan kepada Najasyi, Raja Habsyah tadi, untuk hantar 2 orang tentera yang paling hebat untuk pergi ke Yaman dan gulingkan kerajaan raja tersebut untuk kembalikan kerajaan Nasrani di Yaman. Maka datanglah 2 orang tadi, salah seorangnya adalah Abrahah dengan seorang sahabatnya lagi yang bernama Aryad. Jadi Abrahah dengan Aryad ini berada di Yaman, kan? Setelah kerajaan Raja Himyar tadi berjaya digulingkan, maka lama-lama mereka mula bergaduh, kan? Siapa nak pegang kuasa? Abrahah ke Aryad. Jadi mereka pun semakin lama pertelingkahan tu semakin kuat. Lalu mereka buat keputusan pada satu hari. Salah seorang daripada mereka berkata, kita tak akan gunakan tentera untuk berperang, kita tak akan gunakan orang-orang kita untuk mati kerana kita berdua. Maka majulah engkau dan aku akan maju dan kita akan saling berbunuhan. Siapa yang hidup di antara kita, maka dialah yang akan memegang tampuk pemerintahan di Yaman. Maka bergaduhlah 2 orang ni tadi, Abrahah dengan Aryad, yang mana dua-dua mereka ni adalah panglima yang datang daripada Habsyah. Maka mereka bergaduh menggunakan pedang dan tombak. Aryad berjaya, orang kata, menghayunkan pedang ke muka Abrahah sehingga terputuslah sebahagian daripada hidung dan dahi dia, sehingga muka dia menjadi cacat, yang mana cacat tersebut digelarlah Abrahah ini dengan satu gelaran dipanggil Al-Ashram. Abrahah Al-Ashram, kalau kita biasa dengar ustaz-ustaz cerita sirah ke apa, jadi Abrahah Al-Ashram ni maksudnya cacat, kan, terputus. Apabila Abrahah tadi diserang, maka hamba kepada Abrahah, kan, dilihat tuan dia dah kena serang, dia pun terus terkam Aryad tadi. Jadi dengan cara yang kotor, akhirnya Abrahah menang dan kawan dia tadi Aryad pun mati, dibunuh oleh hamba kepada Abrahah. Jadi sekarang Abrahah telah menjadi raja kepada Yaman. Dan apabila berita ini sampai kepada raja mereka yang sebenar di Habsyah, maka raja pun menjadi murka, kan, aku hantar korang berdua ni untuk settlekan masalah, tapi tengok korang berdua ni bergaduh sampai berbunuhan satu sama lain, kan. Jadi sampaikan apabila raja tu An-Najasyi daripada Habsyah tadi mengugut dia, kan, nak menyerang Yaman apa semua, lalu Abrahah pun tadi menghantar, orang kata, surat, kan, memujuk raja minta maaf dan sebagainya, kan, dan dia menghantar sekarung tanah daripada tanah Yaman beserta dengan beberapa helai rambut daripada ubun-ubun dia untuk diserahkan kepada raja mereka An-Najasyi di Habsyah. Kerana apa? Sebab An-Najasyi dah bersumpah ketika mengugut Abrahah, dia kata, aku akan datang pijak tanah kau dan aku akan pijak kepala kau. Jadi dia hantar tanah Yaman dengan rambut dia sekali supaya Raja Najasyi dapat pijak kedua-dua tu sebagai batal kepada sumpahnya. Jadi dia nak berbaiklah dengan raja, dia tak nak bergaduh. Kemudian apa lagi yang Abrahah janjikan untuk memujuk raja dia? Lalu Abrahah kata, aku akan bina satu gereja yang paling besar di tanah Yaman ini, kan, yang dipanggil Al-Qullais. Jadi aku nak bina satu gereja ni, aku akan mengalihkan haji orang Arab daripada Mekah. Aku nak lepas ni mereka akan berhaji di Yaman, di gereja yang aku buat. Jadi raja pun sukalah dengan apa yang Abrahah janjikan, maka dia pun reda dan orang kata hilanglah kemarahan dia terhadap Abrahah. Jadi Abrahah ni pun mulakan projek dia. Dia bina satu gereja yang sangat cantik, sangat indah, kan, dengan tiang yang sangat tinggi. Tetapi orang-orang Quraisy tidak menyukai projek tersebut, kan. Mereka tak sukalah dengan apa yang Abrahah buat. Jadi Abrahah buat ni dengan niat nak mengalihkan perhatian orang Arab daripada Mekah untuk berhaji di Yaman. Tetapi orang-orang Quraisy, sebahagian pemuda-pemuda Quraisy datang tu daripada Mekah, kan, senyap-senyap masuk malam-malam dekat gereja tersebut. Apa yang mereka buat? Mereka buang qada hajat. Mereka beraklah dekat gereja itu, kotorkan gereja tersebut, kan, sebagai tanda tak suka ataupun sebagai tanda protes terhadap gereja tersebut.
Maka apabila Abraha telah mengetahui kan siapa yang buat benda tu, jadi tahulah orang Quraisy ni dah mula nak cari gaduh. Orang Quraisy ni dah mula main kotor sampai kotorkan gereja yang dia bina tadi, yang cukup cantik tadi. Maka dia pun buat keputusan untuk menyerang Kaabah, untuk pergi ke Mekah, untuk meruntuhkan Kaabah supaya tak ada lagi Kaabah yang orang tuju untuk buat haji. Jadi mula-mula dia hanya buat satu bangunan yang lebih kurang macam Kaabah untuk menarik perhatian, untuk bersaing lah. Tapi bila dia dah marah, akhirnya daripada hanya sekadar membina gereja tersebut, dia pergi ke satu tahap yang lebih dahsyat lagi. Dia pergi berniat untuk meruntuhkan Kaabah. Jadi Abraha pun mengumpulkan tentera-tentera dia, dan Abraha naik seekor gajah yang sangat besar. Dan ada riwayat yang kata tentera tersebut, dalam kalangan tentera tersebut ada 8 ekor gajah. Ada yang kata ada 12 ekor gajah. Tapi ada yang kata sebenarnya yang tepat hanyalah seekor gajah yang ditunggang oleh Abraha. Jadi Abraha ini dia ada seekor gajah yang sangat besar yang dikirim oleh raja dia tadi daripada Habsyah yang diberi nama Mahmud. Jadi ada tak orang nama Mahmud dalam sini? Jadi Mahmud ni nama gajah yang ditunggang oleh Abraha untuk runtuhkan Kaabah. Jadi maka dia mulakan projek dia berjalan daripada Yaman menuju ke Mekah untuk meruntuhkan Kaabah. Tetapi dalam perjalanan dia untuk sampai ke Mekah, banyak orang yang muncul untuk menghalang perjalanan dia. Jadi setiap orang yang muncul di satu tempat, kan, orang tahu dia nak pergi ke Mekah, orang cuba lawan dia. Setiap orang yang muncul untuk lawan dia, dia berjaya kalahkan. Dan akhirnya ditawan orang tu, dia bawa sekali orang tu pergi Mekah. Jumpa lagi kat satu tempat, ada lagi orang Arab ke situ bangun melawan. Dia kalahkan tentera tersebut, dia ambil ketua dia, dia bawa sekali, bawa pergi Mekah. Jadi dia nak bawa sekali orang-orang yang ditangkap sekali untuk tengoklah apa yang dia nak buat dekat Mekah. Jadi antara salah seorang tawanan ini bernama Nufail. Dan apabila tentera Abraha ini telah sampai ke satu kawasan yang berhampiran dengan Mekah, di mana di kawasan tersebut adalah kawasan yang bernama Al-Mughmas. Di Al-Mughmas ini adalah orang kata ladang ataupun tempat ternakan orang-orang Arab Quraisy Mekah. Jadi kat situlah ada unta, ada kambing dan sebagainya, mana mereka makan rumput-rumput dengan bebas apa semua. Dan dalam kalangan haiwan-haiwan ternakan tadi ada 200 ekor unta milik Abraha. Milik Abraha, 200 ekor unta milik Abdul Muttalib. Jadi Abdul Muttalib ni adalah atuk kepada Nabi SAW. Jadi kemudian apabila dia dah sampai ke Mekah, dia hantar utusan dia untuk berjumpa dengan Abdul Muttalib. Lalu Abdul Muttalib kata, aku takkan halang dia untuk runtuhkan Kaabah, kerana kami memang tak ada kekuatan untuk melawan Abraha. Jadi Abdul Muttalib berkata, utusan itu bawalah aku bersama kau untuk aku bertemu dengan Abraha, sebab dia dah ambil hak aku. Jadi dia pun datang bertemu dengan Abraha. Jadi Abraha ni dia punya penterjemah lah, sebab Abraha ni bukan orang Arab kan, dia orang Habsyah. Lalu disuruh penterjemah, dia tanya apa yang Abdul Muttalib nak. Abdul Muttalib ni orangnya smart, handsome, kacak kan, orang berjawatan dekat Mekah. Jadi dia datang tu, bila dia datang tu Abraha rasa macam respect lah dekat dia. Kemudian apabila ditanyakan kepada Abdul Muttalib apa yang dia nak, dia kata, aku datang sini, aku punya 200 ekor unta. Lalu Abraha pun kata, mula-mula aku kagum dengan kau, tapi sekarang hilang respect aku dekat kau. Aku datang jauh-jauh ni nak runtuhkan Kaabah. Kan, Kaabah ni agama kau, agama bapa kau, agama tok moyang nenek kau semua. Tapi kau datang jumpa aku, kau nak minta 200 ekor unta. Kemudian Abdul Muttalib kata apa? Aku tuan pada unta. Dan Kaabah tu dia ada tuan dia sendiri, iaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mereka tahu mereka tak mampu nak halang Abraha. Mereka cuba tawarkan harta kepada Abraha supaya dia balik dan tak runtuhkan Kaabah. Tapi Abraha memang enggan. Dia memang dah tekad nak runtuhkan Kaabah. Lalu dia pulangkan unta-unta Abdul Muttalib kepada Abdul Muttalib. Dan keesokan harinya dia memang telah nekat untuk meruntuhkan Kaabah. Kemudian bila tiba esok hari tu, rancangan untuk meruntuhkan Kaabah tu dah semakin dekat, dah memang dah tekad untuk masuk ke Mekah runtuhkan Kaabah. Salah seorang daripada tawanan dia tadi yang dikutip ke tengah jalan tadi bernama Nufail.
Dia bangun senyap-senyap, dia bisik dekat telinga gajah yang namanya Mahmud tadi tu. Dia kata, wahai Mahmud, kau duduk Mahmud, sebab dekat depan ni Baitullah, rumah Allah, dan janganlah kau sekali-kali cuba untuk masuk. Kemudian dia pun lari. Dia lari daripada tentera Abrahah tadi tu, daripada dia sebagai tawanan dia lari, dan dia bersama-sama dengan kaum Quraisy lah, dengan Abdul Muttalib semua menyorok di atas bukit. Kemudian apabila tiba waktu untuk menyerang Mekah, mereka cuba untuk membangunkan gajah. Jadi Abrahah cuba bangunkan Mahmud, Mahmud tak nak bangun. Mahmud bangun, lepas tu dia pukul, dia tibai, dia apa semua. Mahmud tetap tak nak bangun. Dan itu juga gajah-gajah yang lain. Kemudian apabila mereka cuba mengalihkan, orang kata arah gajah tersebut patah balik ke Yaman, maka gajah tu bangun. Jadi gajah tu boleh bangun dan berjalan. Bila halakan ke arah lain, ke arah Syam, gajah tu nak berjalan. Tapi bila pusing menghadap Kaabah, menghadap Mekah, maka gajah tu tak nak berjalan. Kemudian sementara itu mereka ambil tempoh yang agak lama untuk bangunkan gajah, untuk gerakkan gajah, tetapi gajah tu tetap tak nak bergerak. Sementara itu orang-orang Arab Quraisy tadi yang menyorok di balik-balik bukit, antaranya atuk Nabi kan, Abdul Muttalib bersama dengan pemuka-pemuka ataupun pembesar-pembesar Quraisy yang lain, mengintai apa yang akan jadi dekat tentera Abrahah. Kemudian mereka nampak datanglah sekumpulan burung daripada mana tak tahu, burung yang asing, yang tak dikenali. Dia kata burung ni daripada tempat ni pun bukan, daripada Tihamah pun bukan, daripada Najd pun bukan. Maknanya mereka cuba meneka burung ni daripada mana, mereka tak dapat kenal. Burung tu sangat asing, dan katanya datang daripada arah laut. Dan burung tersebut masing-masing membawa 3 biji batu. 1 biji di paruh, 2 biji lagi di kaki. Jadi maksudnya paruhnya ada batu dan di kakinya pun ada batu. Dan saiz batu tu dikatakan hanyalah besarnya di antara kacang dal dengan kacang kuda. Jadi kacang dal tahulah kan, kecil je kan, sebesar hidung je kan. Kemudian kacang kuda tu, yang kacang rebus tu, jadi antara tu, tak sebesar kacang kuda dan tak sekecil kacang dal. Tetapi batu tu apabila dilemparkan, maka bila dia jatuh di kepala, dia akan tembus keluar di bahagian lain. Bila jatuh di pada satu arah, dia akan keluar daripada arah yang lain. Kata batu tu boleh tembus ke badan-badan seseorang, dan semua tentera bergajah tadi, tentera-tentera Abrahah tadi kena lemparan batu burung-burung tersebut. Maka di antara mereka ada yang mati serta-merta, dan di antara mereka ada yang apabila terkena batu tu, satu demi satu anggota tubuh badannya tercabut dan terjatuh. Antaranya adalah Abrahah. Jadi Abrahah dia tak mati serta-merta. Dia sempat berjalan balik ke Yaman. Dalam sepanjang perjalanan dia ke Yaman tu, satu demi satu jari dia gugur, satu demi satu anggota badan dia gugur, sehinggalah apabila dia sampai ke Yaman, ke tempat dia sempat menceritakan apa yang berlaku di Mekah. Dan yang terakhir sekali, dada dia jatuh ataupun gugur daripada jantungnya. Jadi maksudnya dada yang melindungi jantung ni akhirnya tercabut dan terjatuh, kerana daripada akibat batu yang panas tadi yang dilemparkan oleh burung-burung yang kita kenal ababil. Jadi itulah kisah secara ringkas. Patutnya boleh lagi detail tapi kita tak cukup masa. Jadi itulah kisah Abrahah dengan tentera bergajahnya dalam cubaan untuk meruntuhkan Kaabah. Tetapi kita tengok tak berjaya kerana Allah Subhanahu Wa Taala yang menjaga Kaabah tersebut. Kemudian sekarang kita cuba kupas ayatnya secara ringkas. Jadi firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil?" Tidakkah alam? Adakah tidak? Itu maksudnya. Tara, engkau melihat. Tidakkah engkau melihat wahai Muhammad, atau tidakkah engkau mengetahui wahai Muhammad, kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Macam mana yang Tuhanmu dah buat pada tentera-tentera bergajah. Jadi itulah Allah Subhanahu Wa Taala tanya kepada Nabi, bukan sebab Nabi tak tahu. Jadi Nabi SAW memang tahu kisah tersebut. Itu adalah kisah warisan kan, yang berlaku macam kita lah kan. Kita ada kisah-kisah warisan di tempat kita yang turun-temurun mesti kita akan cerita pada anak kita. Jadi begitu juga kisah tentera bergajah. Kemudian, alam yaj'al kaidahum fi tadlil? Tidakkah Allah jadikan usaha mereka itu usaha yang sia-sia? Wa arsala alaihim tayran ababil. Kemudian
Tuhanmu telah menghantarkan kepada mereka burung yang berpasuk-pasukan. Jadi antara kesilapan kita dalam memahami ayat ini biasanya adalah kita ingat ababil ni adalah satu spesies burung. Nama burung ababil. Tidak. Jadi sebenarnya ababil ini dalam bahasa Arab dia ada banyak maksud. Antara maksudnya adalah berkelompok-kelompok, berpasuk-pasukan ataupun berturut-turutan. Jadi mereka ni datang sedikit demi sedikit sehingga menjadi sangat banyak ketika itu. Jadi maksud kat sini tayran ababil ini adalah burung yang berkumpul-kumpulan. Jadi kumpulan-kumpulan burung. Jadi ababil bukan nama burung. Tarmihim bihijaratin min sijil. Mereka melemparkan batu-batu yang dibakar. Jadi batu yang dilemparkan oleh burung-burung tadi bukanlah batu yang besar, bukanlah batu yang berat, batu yang sangat kecil, tapi dia dibakar dan dipanaskan supaya menjadi lebih keras. Yang mana batu tersebut kita cerita tadi sifat dia boleh menyebabkan apa-apa yang kena tu jadi berlubang, boleh tembus. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala akhirnya umpamakan mereka yang kena batu tadi itu ka'asfin ma'kul, faja'alahum ka'asfin ma'kul. Maka Allah menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan. Asfin tu daun, ma'kul tu yang dimakan. Ada yang umpamakan, ada ulama yang mentafsirkan seperti yang dimakan ulat. Ada yang kata daun yang dimakan haiwan-haiwan ternakan. Jadi kalau haiwan-haiwan ternakan, lembu, kambing, kan dia makan. Kemudian ada yang bersepah-sepah yang dia tak habis makan tu, maka begitulah perumpamaan keadaan mereka setelah ditimpa oleh batu-batu yang dikirimkan, burung-burung daripada langit yang Allah Subhanahu wa taala kirimkan untuk hapuskan tentera bergajah. Jadi itulah secara ringkas. Jadi sebab surah ini mengandungi cerita yang sangat panjang, kita tak dapatlah nak cerita detail sangat satu-satu ayat macam mana kita cerita dekat surah-surah yang sebelum ini. Tapi itulah, dalam surah ini ada beberapa pengajaran yang mungkin kita sedar dan kita tak sedar. Kerana apa? Kalau kita lihat, yang pertama sekali, Allah Subhanahu wa taala nak mengkhabarkan kepada kita tentang kemuliaan Kaabah. Jadi orang Arab ketika itu amat memuliakan Kaabah, walaupun mereka mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala, mereka amat memuliakan Kaabah dan meletakkan Kaabah ni lebih daripada segalanya. Yang kedua, kita dapat lihat bagaimana kebencian orang Nasrani terhadap orang Islam daripada dulu sampai sekarang dan sampai bila-bila mereka akan sentiasa usaha untuk menghapuskan Islam, cuba untuk memusnahkan apa yang kemuliaan Islam. Kita tengok macam mana Abrahah ni bersungguh-sungguh dia nak hancurkan Kaabah. Dan yang seterusnya, kita dapat lihat bahawa Allah Subhanahu wa taala sebenarnya menghapuskan tentera Abraha ini, menghantar burung-burung ini sebagai tanda-tanda kenabian. Yang pertama sekali, kerana kita dapat lihat kalaulah ketika itu kaum ataupun tentera Abraha tadi berjaya menawan orang Mekah, berjaya menawan orang Quraisy ketika itu, berjaya menakluk Mekah, maka Nabi kita akan lahir daripada susu galur seorang hamba. Kerana apabila satu-satu tempat itu apabila dia ditawan, maka orang-orang di dalamnya akan menjadi hamba, kan? Apabila seseorang tu jadi hamba, anak zuriat yang lahir, keturunan yang lahir daripada seorang hamba akan tetap jadi hamba sehinggalah dia dimerdekakan oleh seseorang. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala ni sebenarnya nak jaga nasab Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah bukan kerana orang Arab, sebab orang Arab ketika itu mereka tidaklah mentauhidkan Allah, bahkan mereka banyak melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua, kerana Allah Subhanahu wa taala hendak memuliakan kaum Quraisy itu sebenarnya. Kerana apabila selepas peristiwa ini berlaku, selepas peristiwa orang-orang Quraisy ini berjaya menyelamatkan diri, sebenarnya mereka tidak berbuat apa-apa pun untuk selamatkan Kaabah, tetapi Allah Subhanahu wa taala yang mengalahkan tentera bergajah. Jadi disebabkan peristiwa ini, orang Arab di seluruh tanah Arab ketika itu mereka amat menyanjungi
ataupun amat-amat mengagumi puak Quraisy, kerana dia kata kabilah Quraisy ni Allah Subhanahu Wa Taala yang menjadi wakil untuk berperang bagi mereka. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala yang berperang bagi pihak Quraisy. Jadi nak kata mulianya orang Quraisy. Jadi kenapa apabila Allah muliakan orang Quraisy, sebenarnya Allah nak tunjuk bahawa akan ada nabi yang lahir daripada kaum Arab yang paling mulia. Jadi sebab tu Allah Subhanahu Wa Taala pilih Quraisy ini untuk dimuliakan, supaya nabi kita sallallahu alaihi wasallam datang daripada kaum Arab yang semulia-mulia kaum. Jadi dalam banyak-banyak kaum Arab, nabi kita sallallahu alaihi wasallam lahir daripada kabilah ini. Jadi sebab itulah kan, bukanlah kerana semata-mata keistimewaan Arab tersebut, semata-mata keistimewaan Quraisy. Kalau kita tengok orang Quraisy ketika itu pun mereka tidaklah hidup dalam keadaan yang baik, kan, hidup dalam banyak kejahatan, hidup dalam keadaan mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala, kan, dengan banyak kejahatan-kejahatan yang dilakukan. Tapi sebenarnya inilah antara hikmah yang paling besar kenapa Allah Subhanahu Wa Taala hapuskan tentera bergajah. Yang pertama sekali kita kata tadi, untuk mengelakkan ataupun untuk menjaga nasab Nabi sallallahu alaihi wasallam, supaya Nabi tak lahir daripada keturunan hamba, dan yang kedua supaya Nabi ini lahir daripada kaum yang paling mulia. Jadi itulah sedikit sebanyak tafsiran surah Al-Fil yang mana kita boleh kongsikan. Mudah-mudahan kita dapat ambil manfaat. Jadi apa manfaat kita sebagai orang yang beragama Islam, sebagai orang yang beriman, apabila kita baca Al-Quran, itu sebenarnya yang paling penting. Itu sebenarnya tadabbur. Jadi bila kita baca satu kisah, kan, kita baca tentang Abraha. Jadi bukan kita nak baca cerita ni tentang Abraha semata, tapi kita kena nilai surah tersebut untuk diri kita. Kita padankan pada diri kita. Jadi contoh macam kita pernah baca kisah surah Al-Masad, kan, kisah Abu Lahab. Bukan kita nak tengok cerita Abu Lahab semata-mata, tapi apa pengajaran dia. Jadi cerita ni, Abraha ni, Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu bahawa Kaabah ni, Baitullah ini adalah satu kehormatan milik Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada siapa boleh cuba nak musnahkan ataupun cuba nak ganggu. Dan Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu sampai bila-bila akan ada orang yang macam Abraha. Sampai bila-bila akan ada orang yang nak musnahkan, orang kata syiar-syiar Allah Subhanahu Wa Taala, nak musnahkan syiar-syiar agama. Sampai hari ini Kaabah, tuan-tuan, kan, masih diganggu. Kita tahu macam mana hari ini Arab Saudi masih lagi ada peperangan, konflik dengan tentera-tentera Houthi ataupun Houthi, Syiah di Yaman, yang mana mereka ni selalu menghantar, orang kata, peluru berpandu, misail untuk menuju ke Kaabah. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala masih memelihara Kaabah, kan, dengan kerajaan Arab Saudi. Maka sampai hari ini rancangan mereka masih belum berjaya. Jadi itulah dia. Sampai bila-bila akan ada orang yang nak musnahkan Islam, ada orang yang nak, orang kata, cuba cabul kehormatan ataupun syiar agama Islam. Tapi kena ketahuilah bahawa Allah Subhanahu Wa Taala akan sentiasa ada untuk menjaga agamanya. Jadi kita ni tolong Allah. Sebenarnya bukanlah sebab Allah perlu pertolongan kita, tapi sebenarnya kita ni, kalau kita menolong agama Allah, adalah sebenarnya untuk kita bantu diri kita sendiri. Bila kita bantu Allah Subhanahu Wa Taala, Allah kata, in tansurullaha yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Wahai orang yang beriman, jika kamu tolong Allah, Allah akan tolong kamu dan memperteguhkan langkah kamu. Tetapi sebenarnya pada hakikatnya kita yang memerlukan Allah, dan Allah Subhanahu Wa Taala sedikit pun tidak memerlukan kita. Seperti mana firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayuhan nas antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyul hamid. Wahai manusia, kamulah yang fakir kepada Allah, dan Allah itu amat kaya dan amat terpuji, dan dia tidak perlukan kamu. Jadi kita ni kena ada rasa untuk membela agama, kena ada rasa untuk membela Islam. Sebenarnya bukanlah sebab Allah perlukan pertolongan kita, tapi sebab kitalah sebenarnya yang perlukan Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala alam. Semoga bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan lagi tempoh untuk kita bersama di dalam kuliah-kuliah. Kerana kita tahu kan, bila-bila masa je PKP ni dia nak buat, lepas tu dia nak tarik balik, dia nak letak balik, kan, dia nak tarik balik, masjid dia nak buka, dia nak tutup, bila-bila bergantung pada kes dan sebagainya. Tapi mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala rezekikan lagi untuk kita sama-sama solat jemaah dan bersama-sama dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan kita beroleh rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu taala alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا